TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama saya Syamira Nazir. Siapakah guru kita untuk hari ini? Ayuh kita saksikan terlebih dahulu profil beliau. Baik, ini dia guru penyampai kita iaitu Cikgu Talfiza binti Taufik. Assalamualaikum Cikgu. Silakan masuk Cikgu. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, sihat Mira. Mira, sihat? Saya sihat Cikgu. Wah, manis ni Cikgu untuk hari ini. Baik Cikgu, hari ini Cikgu, kita akan fokuskan, Cikgu akan mengajar bagi mata pelajaran pendidikan seni visual kertas 2. Ya, betul. Okey, apa yang Cikgu ingin kongsikan di dalam segmen kali ini? Silakan Cikgu Talfiza. Okey, baiklah. Seperti yang telah kita sedia maklum, pendidikan seni visual mempunyai 3 kertas, iaitu kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Jadi hari ini cikgu akan berkongsi cara bagaimana untuk kita skor di dalam kertas 2. Jadi cikgu akan membuat bercerita berkenaan dengan pengenalan kertas 2 terlebih dahulu. Boleh. Silakan. Boleh cikgu mulakan. Silakan Cikgu Talfiza. Okey, baiklah. Ini adalah pengenalan tentang kertas 2. Kertas 2 ini sebenarnya lebih kepada seni halus. Okey. Kodnya adalah 2611/2 di mana kertas 2 ini merupakan markah yang paling banyak di antara ketiga-tiga kertas pendidikan seni visual. Jadi kertas 2 ini mempunyai 6 soalan dan murid hanya wajib pilih 1 soalan sahaja. Okey, baiklah sekarang kita tengok skor untuk kertas 2. Anggaran markahnya lebih kurang begini. Lulus ialah pada markah 25, kemudian sederhana 35, serta cemerlang ialah 40. Okey, jadi cikgu rasa semua murid dah pun tak sabar nak menduduki kertas peperiksaan pendidikan seni visual kertas 2. Dan tarikhnya adalah pada 8 Mac, hari Selasa, bermula pada pukul 8 hingga 11 pagi 3 jam. Jadi sepatutnya kita sebagai murid telah bersedia kerana apa ya? Kertas soalan 2 ni sebenarnya soalan bocor tau Mira. Wow, Cikgu. Sebab dia dah keluar seminggu lebih awal. Okey. Jadi murid-murid memang sepatutnya sudah bersedia untuk masuk ke Dewan Peperiksaan. Okey, seterusnya cikgu akan terus bincang berkenaan dengan soalan dan contoh pilihan tajuk. Baiklah, untuk kertas 2 ini sebenarnya dia mempunyai konteks konteks sekurang-kurangnya 6 konteks. Dan cikgu akan bacakan bagaimanakah konteks kertas 2 ini. Yang pertama, kertas soalan itu akan lebih fokus kepada pemandangan dengan figura atau tanpa figura. Okey, ini contoh tajuk soalan tersebut. Cikgu baca ya Mira. Silakan Cikgu. Kelihatan sebuah menara usang terletak berhampiran dengan air terjun tersebut. Suasana di kawasan tersebut nyaman dan kelihatan burung-burung berterbangan. Jadi ini ialah sebenarnya lebih fokus kepada pemandangan sahaja. Dan dia tanpa figura. Mira tahu apakah yang dimaksudkan dengan figura? Figura adakah manusia Cikgu? Ya, betul. Bentuk badan manusia. Jadi selalunya soalan ini akan ada. Dia nak tambah figura ataupun
tak perlu figura. Jadi terpulang atas soalan kerana setiap tahun soalan memang berbeza. Dia tak sama. Dia akan sering bertukar-tukar. Okey, seterusnya soalan yang berkontekskan tentang catatan atau lukisan potret dari jarak dekat. Okey. Contoh tajuk ataupun soalan, seorang budak lelaki mengikat rambut seorang perempuan tua di dalam sebuah bilik. Perempuan tua itu duduk di atas kerusi yang menghadap tingkap sambil menatap, bukan sambar ya, maafkan saya. Tak apa cikgu, sambil Menatap wajah pada cermin yang dipegangnya. Okey. Potret itu bermaksud akan soalan itu akan jawapan, maafkan cikgu, jawapan yang perlu dilukis ataupun dibuat oleh murid mesti fokus dari jarak dekat. Maksudnya zoom. Okey. So nanti akan nampaklah dia punya jalinan rambut ke apa ke, itu maksudnya potret dekat. Okey. Dan cikgu nak berpesan, pesanan cikgu ya, untuk murid yang tidak mahir melukis figura ataupun potret, elakkan untuk menjawab soalan ini kerana jika kamu tidak mahir tetapi kamu menjawab soalan ini, kemungkinan figura kamu akan menjadi cacat. Mungkin tangan panjang sebelah. Ataupun kepala terteleng sikit. Ataupun kaki pun sama. Ada pendek, ada panjang. Tak sempurna lah. Dia tak sempurna. Sebab nanti markah akan dikira dari segi kadar banding. Okey? Dan satu lagi pesanan cikgu, jikalau ada murid yang mahir nak lukis juga figura, tolong jangan lukis figura kartun ataupun komik. Itu tak betul. Okey, lukis yang realistik. Okey. Baiklah cikgu teruskan lagi. Seterusnya konteks tentang alam benda dari jarak dekat. Okey, catatan atau lukisan. Contoh soalan, di atas sebuah meja alat solek kelihatan minyak wangi, bedak, gincu, minyak rambut, sikat dan barang-barang lain yang digunakan untuk perhiasan diri. Jadi ini lebih kepada benda yang mesti dilukis oleh murid. Okey, benda contohnya macam minyak wangi kita kena besarkan. Bukan kertas lukisan tu besar, tapi lukis kecil je atas paper tu. Tu tak betul. Jadi cikgu pesan itu pun kita sebenarnya kena zoom. Alright. So seterusnya soalan tentang cerita dongeng atau konteks sejarah. Panglima Lebah dan Panglima Tebuan sedang bertarung untuk merebut madu pada beberapa kuntum bunga disaksikan oleh beberapa serangga yang lain. Jadi ini lebih kepada cerita dongeng. Sekarang mana ada tebuan kan nak bertarung dengan lebah. Jadi sebab itulah konteks ini dikenali sebagai cerita dongeng. Okey. Okey, seterusnya gambaran berdasarkan peristiwa harian ataupun peristiwa khas. Okey, cikgu baca soalannya lagi. Anda telah menyertai perkhemahan pasukan pengakap sekolah anda di sebuah hutan rekreasi. Semasa perkhemahan tersebut, jerebu melanda kawasan perkhemahan anda. Okey, untuk murid-murid semua, soalan ni juga, soalan seni sebenarnya dia dipenuhi dengan soalan kebat. Kita kena berfikir sama ada kita nak masukkan figura ataupun tidak. Anda telah menyertai perkhemahan pasukan pengakap. Ada tak disebut? Macam mana? Jadi selepas ini cikgu akan terangkan dengan lebih detail lagi. Okey. Seterusnya, gambaran berdasarkan cerita alam fantasi atau khayalan. Jadi ini adalah soalan favourite sebenarnya sebab dia tak logik. Jadi murid ramai berminat untuk menjawab. Okey. Contoh soalan, anda sedang berada di taman bunga gergasi yang aneh dan berwarna-warni, kelihatan rama-rama dan kumbang gergasi sekitar taman tersebut. Jadi kita kena pandailah
murid kena pandai bagaimana nak hasilkan Bunga jawapan gergasi. ini, melukis bunga gergasi bagaimana dan menjawab apa yang dikehendaki oleh soalan. Yeah. Alright. So ini adalah keseluruhan contoh-contoh yang selalu keluar setiap tahun. Tetapi dia akan keluar berbeza mengikut apa yang lembaga peperiksaan sediakan. Okay. Baik, cikgu. Seterusnya, jadi ada apa-apa soalan tak Mira untuk kertas, untuk konteks soalan? Okey. Andai kata ada soalan untuk Okey, tanya pada untuk cikgu. konteks soalan yang cikgu Talfiza telah terangkan ni, saya nak tanya cikgu, kalau macam anda kata macam saya ni yang mungkin kurang kreatif lah daripada segi seni, adakah harapan untuk saya lulus bagi pendidikan seni visual ni, cikgu? Okey, Mira jangan risau sebab untuk lulus dalam pendidikan seni visual ni memang sangat mudah. Kerana kita ada 3 paper kan, 3 kertas. Kertas 3 sebenarnya sudah membantu untuk kita lulus. Jadi untuk kertas 2 ni kita hanya perlu berjumpa dengan guru kita, guru mata pelajaran subjek ini dan berbincang tentang tajuk serta mohon tunjuk ajar daripada guru di sekolah. Sebab ada teknik untuk buat bagi murid yang tak mahir, ada teknik tertentu. Contohnya garisan grid. Jadi murid boleh lukis terlebih dahulu garisan grid dan ikut bagaimana gambar yang sedia ada di-apply ke atas kertas lukisan. Jadi jangan bimbang. Memang andai kata ada murid di sekolah yang tidak mahir, percayalah guru-guru seni di seluruh Malaysia ni memang ada wakil yang sangat hebat. Memang cikgu respect masing-masing. Ya, betul. Baik, cikgu, kalau macam tu lega hati saya mendengarnya, cikgu. Baik, itu sedikit perkongsian daripada Cikgu Talfiza tentang konteks soalan dan teknik lulus bagaimana. Kita berhenti berehat seketika, cikgu. Okey, boleh. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam Sukses SPM 2021 Pecutan, masih lagi bersama dengan Cikgu Talfiza. Baik, cikgu, apa pula yang ingin cikgu kongsikan kepada mereka di rumah? Silakan. Okey, baiklah, cikgu akan terus masuk kepada teknik menjawab kertas 2. Okey. Baiklah. Cikgu akan kongsikan terlebih dahulu berkenaan dengan 3 kriteria yang penting sebelum murid menghasilkan kertas 2, ya, iaitu terdiri yang pertama daripada kognitif. Kognitif ni dia lebih kepada cara kita berfikir, cara murid berfikir. Mengetahui. Contohnya begini, apabila murid dah mendapat soalan kertas 2 seminggu lebih awal, jadi murid perlu membaca dan mengetahui apakah yang diperlukan di dalam soalan. Nak buat apa? Soalan ni berkisarkan tentang apa? Jangan tersalah baca. Okey, kena faham betul-betul. Nombor 2, memahami. Kena faham betul-betul apa yang soalan ni hendak. Jangan main nanti sembrono je lukis kan. Itu salah. Okey, kena tahu, kena faham dan analisa. Maksudnya kita mengkajilah, buat research sama ada apabila soalan tu berkehendakkan tentang contohlah kan tembikai besar. So cari di internet macam mana nak buat, macam mana rupa tembikai dan buat analisa. Apabila kita dah berjaya buat analisa, cuba apply. Maksudnya aplikasi. Kita lakar terlebih dahulu di atas kertas. Kemudian cuba mencipta. Sebab bila kita cuba mencari di dalam internet, selalunya dia tidak akan terus tepat. Mungkin dia berlainan. Maksud mencipta tu, itu lebih kepada cara murid berfikir bagaimana nak cipta, nak ubah kedudukan. Okey? Seterusnya menilai. Nilai ni maksudnya jumpalah dengan guru-guru yang pakar, guru-guru anda di sekolah, berbincang. Betul tak cikgu saya buat ni? Betul tak cikgu? Adakah kena masuk macam ni dan begini? Itu maksud
menilai. Ini untuk kita berfikir. Okey, seterusnya psikomotor. Psikomotor ni dia lebih kepada kemahiran. Bagaimana murid menghasilkan apa yang telah dicari tadi. Dia berkait rapat. Contohnya dia dah ambil dari internet, dia dah jumpa dah gambar, kemudian dia boleh imitasi, boleh tiru daripada internet, kemudian manipulasi. Manipulasi ni bermaksud kena ubahlah. Jangan ambil sebiji-sebiji. Okey, kena ubah bertepatan dengan kehendak soalan. Okey. Kemudian artikulasi ni dia lebih kepada maksud mahir. Mahir untuk buat. Kalau tak mahir macam cikgu cakap tadi lah. Kalau tak mahir lukis figura, lupakan saja. Buat apa yang murid mahir. Kalau tak mahir, elakkan. Ketepatan. Ketepatan ni dia lebih kepada tepat kita menjawab soalan yang dikehendaki. Dan seterusnya, naturalisasi. Ini lebih kepada cara penghasilan. Mesti penggunaan bahan apa dan sebagainya. Media apa dan sebagainya. Okey. Setelah itu, nilai. Bila kita dah cuba, dah kaji, dah cuba lukis, kemudian mestilah kita nak tengok dia punya kekemasan. Okey, kemas. Menarik ke tidak ataupun betul ke tidak, boleh tengok sendiri. Kita pun boleh nilai sendiri dekat rumah kan. Kita nilai cantik ke aku buat ni, atau bandingkan dengan benda yang sedia ada ke, sama ke tidak. Itu kita kena menarik. Dan seterusnya kreatif. Mesti kreatif. Jangan contohnya bila kalau lukis, kawan lukis burung belatuk contohnya kan. Burung belatuk, kawan dia lukis burung belatuk. Lepas tu seorang lagi lukis burung belatuk. Nanti bila cikgu masuk dewan, satu dewan burung belatuk. Itu satu. Nanti bila cikgu tanya khabar dekat cikgu lain pula, satu Malaysia burung belatuk. Alamak. Tak biasa kan? Betul, cikgu. Jadi kita kena kreatif. Dan juga committed. Committed dalam menghasilkan karya. Okey, committed tu maksudnya bersungguh-sungguh, cikgu. Bersungguh-sungguh. Kita minat nak buat. Kalau buat biar sampai habis. Jangan buat separuh-separuh. Contohnya kalau kita warna elakkan daripada tidak habis. Ada di sini bagi contoh di hujung sana. Nampak tak? Yang mana yang warna tidak habis tu itu tidak committed. Kan? Jadi tolong warnakan habis semua ni. Jadi di situ pun dah dapat markah dah sebenarnya. Alright? Baik, cikgu. So, seterusnya strategi penting. Okey, cikgu akan kongsi tentang bagaimana untuk kita skor lulus. Kalau kita alamak cikgu, saya tak reti lah cikgu, saya tak reti mewarna cikgu, saya tak reti nak melukis cikgu. Jangan risau, janji ikut apa yang cikgu kongsikan ni. Cikgu lupa nak tanya, dah ada pen dengan kertas ke? Murid-murid di rumah, tolong salinnya apa yang sedang cikgu ceritakan. Salin kawan-kawan. Salin ya. Okey, strategi penting. Yang pertama, apabila murid melukis, sila pastikan lukisan kamu dipenuhi. Di atas kertas lukisan. Faham? Jangan kamu lukis kecil-kecil memang takkan penuh. Tolong besarkan kertas lukisan. Barulah akan memenuhi kertas lukisan kamu. Seterusnya, keseluruhan hasil karya mesti diwarnakan. Yang ini cikgu selalu pesan dekat murid-murid di sekolah cikgu sendiri. Mesti diwarnakan sebab ada murid cikgu warna tak habis. Memang dia warna sikit, secoet. Ditinggalkanlah cikgu. Dia ditinggalkan. Dia rasa dia macam cukup hebat. Hebatnya aku buat. Padahal tak habis pun. Jadi sebenarnya sila pastikan keseluruhan karya kamu diwarnakan. Tapi make sure lah warna jangan semua warna semua tapi tak ada apa-apa. Itu pun salah juga. Okey? Jawab soalan, warnakan apa yang patut. Dan ketiga, tahu menggunakan alat, media dan teknik. Jadi untuk menghasilkan seni halus ni, ingat cikgu pesan ya, untuk menghasilkan seni halus ni dia ada dua lukisan serta catatan.
Lukisan selalunya kita menggunakan media kering, manakala catatan kita gunakan media basah. Pastikan murid-murid di rumah tahu menggunakan alat bahan serta media. Satu lagi, cikgu ada jumpa juga di sekolah lah kan. Ada yang menggunakan oil pastel. Oil pastel bagi murid yang tidak mahir, elakkan. Kerana apabila kamu guna oil pastel, ia boleh membuatkan kertas lukisan kita menjadi comot. Tetapi jika kamu mahir, memang kita punya hasil karya memang akan menarik kalau mahir. Bagi yang tidak mahir memang hancurlah kertas lukisan dia. Comot, dia akan dah tak nampak apa benda di atas kertas lukisan. Jadi itu oil pastel. Satu lagi, jangan tertukar dengan krayon ya. Krayon dengan oil pastel adalah dua jenis bahan yang berbeza, media yang berbeza. Krayon dia lebih kepada bersifat seperti lilin, manakala oil pastel dia berminyak. Itu beza dia di situ. Kemudian yang keempat, apabila kita mendapat soalan, murid-murid mesti fahami betul-betul apa yang diperlukan oleh soalan. Ya. Okey, kalau dia kata dia nak binatang besar, lukis besar-besar. Jangan lukis kecil-kecil. Itu tidak menepati butir dan kehendak soalan. Contoh, cikgu bagi contoh. Cikgu pernah jumpa dekat sekolah lah. Arahan soalan menyuruh mereka melukis tembikar. Dia adalah soalan tu berkaitan dengan tembikar. Baik, cikgu. Tetapi hasilnya menjadi tembikar. Alamak, tersilap baca soalan cikgu. Tembikar je Jadi tembikai. sebab tu kita kena berhati-hati apabila membaca soalan. Mesti menepati butir dan kehendak soalan. Itu satu contoh. Satu lagi contoh, soalan berkehendakkan murid melukis orang utan. Tetapi apa yang dilukis oleh murid ialah monyet. Oh, silap juga tu. Salah kan? Hampir sama, tapi sama, salah bukan. juga. Jadi sebab tu berhati-hati di dalam pembacaan. Fahami kehendak soalan. Faham betul-betul. Jangan tersilap. Okey. Seterusnya, nombor 5, aplikasi seni visual. Aplikasi seni visual ni sebenarnya kita bagi murid yang mengambil pendidikan seni visual telah lama mengetahui tentang bahasa seni visual. Daripada tingkatan 1 kita sudah mengaplikasikan. Contohnya jalinan, ruang, bentuk dan sebagainya. Make sure benda tu pastikan ada terdapat di dalam hasil karya murid-murid sekalian. Kerana apa? Bahasa seni visual ni sememangnya telah ditekankan untuk diletakkan di setiap hasil karya. Tak kira lukisan ke catatan ke. Sebab aplikasi bahasa seni visual ni sangat penting untuk tahu murid boleh buat ataupun tidak. Mahir ataupun tidak. Faham ataupun tidak. Okey. Okey. Jadi ini ya skor markah kertas 2. Kalau murid-murid nak tahu, macam inilah sebenarnya kriteria pemarkahan yang selalu di sekolah cikgu berikan markah, iaitu terdiri daripada gubahan, warna, interpretasi dan juga nilai. Macam yang cikgu dah bincangkan tadilah, gubahan ni maksudnya komposisi, bagaimana cara murid mengolah idea ke dalam ataupun ke atas kertas lukisan. Kemudian memahami apa yang dikehendaki oleh soalan. Sama macam cikgu dah cerita tadi. Kemudian warna. Sama juga cikgu ulang balik. Bagaimana warna apa, bahan apa yang kamu boleh buat, boleh pakai, pandai guna. Jadi buat kebolehan mewarna tu, ambil mana yang mampu, mana yang boleh buat. Dan seterusnya, committed terhadap hasil karya. Itu nilai ya. Nilai. Jadi nilai itu pun penting untuk keseluruhan kriteria pemarkahan kertas 2. Okey. Jadi itu sahaja ya Mira untuk
bagaimana cara kita nak mendapat skor. Kena adalah benda-benda ni semua apa yang dah diterangkan oleh cikgu. Ya, murid-murid di rumah jangan lupa ni salin. Salin. Pastikan kamu faham apa yang cikgu dah nyatakan di sini. Betul tu cikgu. Ingat tu kawan-kawan. Tapi kan cikgu, tadi masa cikgu Tafizah terangkan yang bila di sekolah kebanyakan murid mereka suka gunakan media yang berbeza. Macam cikgu kata tadi ada media kering dan juga media basah. Kalau di sekolah apa media yang selalu menjadi tarikan ataupun murid-murid gunakan cikgu? Okey, kalau di sekolah selalunya murid lebih suka guna pensel warna. Tapi kalau nak gunakan di dalam Dewan Peperiksaan tidak berapa sesuai kerana menggunakan pensel warna ia memakan masa yang agak lama. Betul. Kalau nak kejar waktu 3 jam kan? Kalau 3 jam buat pensel color, kalau betul-betul nak cantik makan masa sebenarnya Mira. Tapi kalau guna watercolor, insya-Allah kita boleh siapkan mengikut masa yang telah ditetapkan. Tapi mesti berguru. Jangan pandai. Belajarlah dengan guru-guru di sekolah. Dengan cikgu yang kamu kenal kan? Cikgu seni kamu di sekolah, belajar. Memang mereka sangat mahir. Betul, cikgu. Jadi tips daripada cikgu, tekniknya ialah dengan menggunakan warna air cikgu yang menjadi warna pilihan air yang terbaik. yang cepatlah untuk kita hasilkan. Tapi kena pandailah. Betul. Nanti kalau takut comot dan tersilap pula. Baik cikgu, kalau macam tu kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana, hanya di Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Baik, Cikgu Tafizah, silakan cikgu untuk perkongsian seterusnya. Okey, baiklah cikgu akan kongsikan tentang soalan contoh 2020, soalan SPM yang lepas 2020 ya, di mana aras rendah dan sederhana. Okey, cikgu akan kongsikan bersama. Jom kita lihat. Okey, soalan contoh tahun 2020, kertas 2. Yang pertama, anda melihat satu pertarungan sengit antara dua jenis robot yang berbeza bentuknya. Terdapat juga beberapa serpihan besi berselerakan. Pertarungan itu telah menyebabkan ribut pasir. Gambarkan situasi tersebut dari jarak dekat dengan memberi penekanan kepada bentuk. Nampak tak? Aplikasi bahasa seni visual. Bentuk. Okey, aksi, guard, ruang pun sama. Ini adalah bahasa seni visual dan juga suasana. Jadi, murid perlu faham apa yang dikehendaki oleh soalan terlebih dahulu. Jadi kita tengok ya bagaimana jawapan aras rendah. Boleh tengok dekat sini Ini adalah hasil karya murid cikgu lah ni. Ini kenapa dia rendah? Mira boleh nyatakan tak? Agak-agak boleh cerita tak? Okey, kenapa dia beraras rendah cikgu ya? Macam cikgu dah cerita sebelum ni kan, apa yang perlu ada, boleh tak ceritakan? Mira rasa ini kalau salah cikgu Tafizah betulkan Mira ya? Ya, betul. Okey, dia gambaran ni beraras rendah kerana ianya lebih bersifat terus semula jadi natural, betul ke cikgu? Dan dia tidak berwarna. Teruskan. Betul-betul. Teruskan lagi. Ada lagi? Tak nak tambah dah. Dia tidak berwarna. Silakan cikgu. Kita minta cikgu yang lebih arif untuk menerangkan. Silakan cikgu. Baiklah cikgu sambung Aras rendah kerana yang pertama kan cikgu dah sebut tadi, apabila kita hasilkan hasil karya perlu diwarnakan memenuhi kertas lukisan. Jadi tak ada warna pun ada sini. Jadi tak cantik kan, tak menarik. Kita nak tengok pun alamak. Bendanya dah ada, jalan penceritaannya dah ada. Cumanya di sini kita boleh lihat dia kata ribut pasir.
tak ada kelihatan ribut pasir. Mana ributnya, cikgu? Tak ada ributnya. Jadi apa lagi kehendak soalan tadi? Dia cakap besi-besi berselerakan. Ada tak besi-besi berselerakan? Mungkin adalah kat situ. Ni tak tahulah apa tu. Jadi tidak beberapa menepati soalan. Jawapan yang dikehendaki. Okey, macam salah lah dia menjawab. Okey. Tapi boleh lagi dapat markah. Boleh lagi. Cuma kuranglah sikit markah, kurang cikgu. lah, dia rendah lah. Seterusnya yang ni aras sederhana. Bentuk. Tadi disebut dia nak bentuk. Bentuk dah ada dah. Dah nampak dah. Cuma dia tak strong. Okey. Dia tak strong lagi tau. Dekat belakang macam nak kata siap tak siap. Nak kata tak siap macam siap. Kita pun tak tahu macam mana nak cerita. Nah, pasir-pasir tu dah nampak dah. Kan? Dia punya bentuk ada certain part je yang timbul. Ada yang kat belakang-belakang dah tak tahu dah macam mana. Tenggelam tak nampak dah. Jadi kita boleh beri kita boleh letakkan hasil ini di aras sederhana. Okey, seterusnya masuk untuk soalan contoh tahun 2020. Okey, cikgu bacakan. Seekor burung belatuk sedang bertenggek di sebatang pokok sambil memberi anak-anaknya makan. Lihat, apa kehendak soalan? Okey. Seekor burung belatuk. Seekor Betul. bertenggek di sebatang pokok sambil memberi anak-anaknya makan. Anak-anaknya. Pastikan anak dia tu lebih daripada Burung belatuk tu. Ibu dia lah. lebih daripada satu lah anak-anak. Silap lebih. Anak-anak lebih daripada satu. Jadi kena fahamkan. Ni macam kebat juga. Kita kena fikir tau. Bukan kita baca je. Sambil baca, sambil kita fikir apa benda soalan ni nak kan. Okey, sarang burung tersebut berada di tengah pokok yang mempunyai daun yang rimbun. Kena ada. Dan tumbuhan menjala yang bersirat. Jadi pastikan semua kehendak soalan ini ada diaplikasikan ke atas kertas lukisan. Jadi dia nak apa kehendak soalan pula? Gambarkan situasi tersebut dari jarak dekat dengan memberi penekanan kepada lihat di sini ada aplikasi bahasa seni visual iaitu bentuk, jalinan, ruang. Ini bahasa seni visual ya. Dan suasana. Okey. Mari kita lihat aras rendah. Jawapan aras rendah. Bagaimana Mira? Boleh explain? Ini cikgu, saya rasakan cikgu dia berada di aras rendah kerana tadi soalan kata kena ada tumbuhan yang menjala, yang bersirat. Pandai. Maknanya Mira dah faham ni. Bagus. Tapi gambar ni macam itu pokok ke, lalang ke, macam mana cikgu kan? Betul Mira, betul. Soalan ni tidak menepati kehendak soalan. Jawapan tidak menepati kehendak soalan. Apa yang soalan hendak, banyak yang tiada. Okey. Seterusnya aras sederhana. Okey. Aras sederhana ni dia dah nampak dah. Dah nampak sikit. Tapi nampak macam masih kosong. Ya. Kan? Dia perlu letakkan sesuatu lagi. Boleh bagi markah tapi pada aras yang sederhana. Alright, seterusnya nombor 3. Soalan contoh sama 2020. Cikgu bacakan sebuah bako sampah yang telah penuh dengan kertas dan tin terletak di sudut sebuah bilik. Terdapat juga kertas yang telah digumpal dan dikoyakkan. Dikoyakkan. Ada juga penyapu dan penyodok. Salah ni. Sampah berselerakkan di tepi bakul tersebut. Boleh tak Mira terangkan? Cikgu. Bantu cikgu. Apa cikgu yang dikehendaki oleh soalan ini? Soalan ni minta kalau dia kata terdapat kertas yang digumpal dan dikoyakkan, dia nak sebuah gambaran dalam bilik darjah. Cikgu, boleh tak cakap macam tu? Boleh. Boleh. Jadi bilik. Okey. Tapi pastikan sudut. Ya. Sudut. Ya ni. Dia nak sudut.
So pastikan ini ada. Ya. Apa lagi dia nak, Mira? Okey. Kemudian dia nak sampah yang berselerakkan ni cikgu. Ya, di betul. tepi-tepi bakul tu. Ya. Lagi? Jadi dan juga pada saya mesti gambar ni Ni mesti ada. penyodok, Ni mesti penyapu, ada. tin cikgu, kertas. Ya, mana? Di atas. Kertas, tin. Bakul sampah yang lebih utama ni cikgu. Bakul sampah. Ya, ni. Peranan utama. Okey. Jadi dia nak gambarkan situasi tersebut dari jarak dekat dengan memberi penekanan kepada bentuk, ruang, jalinan dan suasana. Okey. So, kita tengok hasil untuk aras rendah. Boleh Mira terangkan kenapa dia telah jadi aras rendah? Wah, okey. Kenapa cikgu Sebab Ada tak? Okey, jap. Okey, cikgu. Ada tak kehendak soalannya? Kehendak soalannya ada. Okey, ada sudutnya di situ. Ya. Tetapi dia berada di aras rendah mungkin kerana kurang menepati soalan. Dia kata berselerakkan sampah-sampah, tapi itu Ada ni sikit ada, kan? tapi macam kurang jelas kan cikgu? Ya, kita dalam tu sampah ke apa je kan? Okey cikgu terangkan dengan lebih detail lagi. Silakan cikgu. Dia cakap soalan tersebut dia berkehendakkan bahasa seni visual tadi dia nak bentuk kan? Bila kita tengok tong sampah, dia nampak tak rupa tong sampah, Mira? Kurang jelas cikgu bentuknya. Tak ada langsung kan? Macam apa pun cikgu tak tahu. Dia kata nak tin. Cikgu rasa ni mungkinlah dia punya tin ni. Tin dia ada kat sini ni. Ni dia punya sampah. Okey. Penyodok, penyapu ada tak, Mira? Ada cikgu. Nampak macam penyapu tak? Jadi mungkin bentuk bila tak timbul bentuk kita pun nak bagi markah pun macam confused mana ni, tetapi tidak mengapa, masih lagi boleh dapat markah. Janji dipenuhi, warna dipenuhi. Okey? Ya. So seterusnya aras sederhana. Okey, ini nampaklah kan rupa, nampak dia punya sudut, adalah juga dia punya sampah ni kan, tin, kertas gumpal ni kot. Ya. Tin, seketut, satu tin. Kemudian ni penyodok, Penyapu. Cuma masih tidak kuat, tak strong. Sebab ada lagi macam tak nampaklah bentuk. Macam mana, kena ada lagi rendering, cara nak naikkan dia punya bentuk tu ada cara. Kalau lagi bagi detail lagi, mungkin boleh naik lagi ke aras tinggi. Cuba sikit lagi usaha. Okey. Seterusnya soalan contoh nombor 4. Pada suatu pagi hujan turun dengan lebat berserta angin yang kuat. Beberapa batang pokok tumbang dan menghempak gerai-gerai kecil. Dahan, ranting dan daun berselerakkan di kawasan tersebut. Itu kehendak soalan. Tetapi apa dia nak? Gambarkan situasi tersebut dari jarak dekat dengan memberi penekanan kepada dia nak lagi. Bentuk ni memang sangat penting ya, Mira. Sebab bentuk ni bila dia nak dalam lukisan tu atau catatan biar nampak 3D. Jangan bila kita warnakan reflect. Bila flat, mana kan rata je, jadi bentuk tu tak akan timbul. Pastikan ya, murid-murid di rumah, pastikan bila kamu hasilkan bentuk ada dia punya shading. Cara nak warna tu kena betul, biar timbul, nampak 3D, jelas. Kemudian aksi, ruang dan suasana. Aksi tu macam batang pokok tu lah, menghempak. Tu aksi lah tu. Bagaimana murid nak hasilkan? Kena pandai. Ruang dan suasana. Suasana tu nampaklah hujan. Bagaimana turun. Kena pastikan segala benda ni ada di dalam kertas lukisan. Okey? Okey. Aras rendah. Nampak lebat tak dia punya hujan? Nampak macam kurang lebat ni cikgu. Kalau lebat hujan ni, langitnya kena warna gelap cikgu. Kan? Dia punya pokok tu dah tumbang, betul lah tu.
Tapi dia kata digerai-gerai. Itu cikgu nampak tumbang atas rumah orang tu. Kemudian jalan dia tu nampak tak? Cikgu tak tahulah ular warna hitam ke. Jalan raya ke cikgu pun tak pasti. Jadi ini adalah kelemahan bagaimana inilah komposisi. Komposisi idea ya, bagaimana murid mengolah. Kena kreatif untuk mengolah kedudukan dan fahami betul-betul soalan. Dia nak apa? Dia nak gerai, dia bukan nak rumah. Sudah salah jawab. Okey. Seterusnya sederhana. Ini kira okeylah. Tapi ada lagi yang tinggi markah lagi gempak lah. Sebab yang ni tak nampak ruang tau. Kenapa? Mira nak tahu, cikgu explain Silakan cikgu. Kerana warna di hadapan dan di belakang Sama. tengah sama. Tak nampaklah ruang depan, ruang tengah dan ruang belakang. Kalau nak nampak jauh, kita kena pudarkan warna. Okey, kena pudarkan warna. Di depan je jelaskan. Biar nampak jalinan-jalinan. Bukannya jalinan tu nampak sampai ke belakang. Itu dah salah. Okey, jadi pastikan menjawab kehendak soalan. Ya, betul tu cikgu. Dan bila saya tengok antara gambar-gambaran yang hasil karya murid ni cikgu, saya ada satu soalan nak tanya kepada cikgu. Ada tak sesetengah murid yang langsung tak tahu untuk melukis ataupun mewarna bagi aras sederhana dan juga aras rendah ni cikgu? Ada. Tapi tak apa. Kalau macam cikgu akan memang paksa biar dia buat sampai pandai. Ada cara, jangan risau. Ada teknik. Ada teknik mewarna, ada teknik melakar, melukis. Ada teknik untuk bagi murid yang lemah, jangan risau. Ada cikgu-cikgu seni semua memang hebatlah. Cikgu memang yakin sangat. Memang mereka akan membantu murid-murid mereka. Sebab kenapa tahu? Bila soalan keluar pukul 8 pagi, pukul 10 dah ada dah cikgu-cikgu seni dekat seluruh Malaysia ni share dekat media sosial. Tak kira FB ke, YouTube ke, dah ada dah. Pukul 8 keluar, pukul 10 dah ada dah. Jadi punyalah semangat guru-guru ni untuk membantu murid-murid kan. Jadi murid-murid, gunakanlah manfaat ni untuk belajar dan juga berguru dengan guru yang memang tersangat cemerlang dalam mata pelajaran ini. Kalau macam tu cikgu, kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Murid-murid jangan ke mana-mana. Kalau nak tahu lebih banyak lagi teknik yang menarik hanya di Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Cikgu Talfiza, saya dah tak sabar dan teruja untuk tahu lebih banyak lagi teknik yang menarik. Begitu juga murid-murid di rumah. Jadi silakan cikgu. Okey, baiklah cikgu. Teruskan kepada jawapan aras tinggi berdasarkan pada contoh soalan SPM 2020. Okey. Boleh lihat tak perbezaannya? Dan cikgu nak bagi kredit kepada cikgu Boga. Ini adalah hasil cikgu Boga punya lukisan, cikgu seni juga, dan telah diimitasi oleh murid cikgu. Dan hasilnya adalah sebeginilah. Wow. Ini ada di sini. Okey, lukisannya ada di sebelah kiri cikgu. Wow. Okey, jadi aras tinggi kerana memang nampaklah dia punya bentuk tu naik. Kan adanya ruang. Boleh lihat di sini. Suasananya ada. Ya, berjayalah. Dan ini soalan ni adalah soalan yang glamour tahun lepas. Popular cikgu. Popular ni. Tahun ni ramai yang menjawab. Kira dalam satu dewan tu bila intai banyak tong sampah. Tapi ada yang jadi, ada yang tak jadi kan. Bermacam-macam. Okey, seterusnya ini contoh yang berwarna. Tadi dia lebih kepada media pensel. Okey. Jadi ini lebih kepada lukisan lah. Lukisan sebab dia menggunakan media pensel. Dan hasil karya adalah pada murid. Kemudian ini pula adalah hasil karya daripada guru. Ni Cikgu Murad ni punya hasil karya ni. Cikgu seni daripada Kedah. Wah, Cikgu Murad punya. Cikgu pinjam ni. Cikgu Ahmad Murad. Okey, ini contohlah dia buat untuk pelajar dia untuk imitasi. Tapi imitasi juga
kenalah pandai manipulasi. Jangan nak tiru. Boleh nak tiru, cubalah ubah sikit kedudukan. Ubah penyapu tu ada belah sana ke, sampah tu kat sana ke. Jadi kita kena kreatif lah. Sebagai rujukan sajalah cikgu. Ya, sebagai rujukan. Dan seterusnya, mana tadi Yang mana cikgu? Robot. Robot cikgu. Robot dekat. Tak apa, ataupun cikgu tunjuk di skrin terlebih dahulu robot. Cikgu bawa yang cikgu buat sendiri. Baik. Okey. Ini dua ni saja yang ada dekat dalam slide lah. Kemudian boleh lihat di sini juga contoh-contoh soalan daripada tahun 2018, 2019 di mana ini merupakan contoh jawapan aras tinggi di sebelah kiri cikgu. Dan soalan satu tadi kalau kita perasanlah, cikgu buka balik soalan contoh Soalan nombor satu. Soalan satu tadi tentang robot kan cikgu? Ya. Okey, tadi kita tengok aras rendah dan juga aras sederhana. Jadi boleh lihat, ini contoh dia kan. Itu merupakan aras tinggi. Baru dah nampak cikgu aksi ya, dia. nampak tak? Yang bawah tu cikgu sendiri yang buat. Yang atas tu murid cikgu yang buat. Jadi bolehlah kita inilah menepati kehendak soalan. Ribut pasir ada, dia punya pasir-pasir tu kalau tengok dekat ada nampak kan? Ada. Besi-besi berterbangan, berselerakan. Dan kehendak soalan ni nampak dia punya suasana ruang depan, ruang belakang. Jadi sama juga dengan yang lain untuk aras tinggi lah. Boleh lihat kan perbezaan bagaimana aras rendah, bagaimana aras tinggi. Ada soalan tak Mira? Soalannya cikgu, kalau saya nak tanya juga kepada cikgu kan, kalau saya dah buatlah, saya sebagai murid andai kata saya dah buat lawa-lawa, saya dah lukis, saya dah warnakan, lepas tu saya nak ambil lagi satu pensel ataupun pen, saya nak buat garisan dekat luar ikut balik lukisan saya. Boleh ke tak boleh cikgu macam tu? Jangan. Jangan coba-coba. Jangan dicuba-cuba. Jangan coba-coba. Okey, maksud Mira tadi bila kita dah lukis cantik-cantik, dah nampak dah kan. Lepas tu nak buat outline Betul, outline. Kononnya macam nak bagi nampak kemas lah. Yeah. Tak perlu. Jangan buat outline di keliling kita punya lukisan tu. Dekat contohnya dekat pokok ke, jangan. Sebab markah akan ditolak. Dia nampak macam tak betul, tak tepat. Kalau boleh biar pandai render, pandai buat dia punya tona warna gelap cerah. Jangan buat sebab bila kita masukkan line, dia dah jadi mati. Oh, begitu cikgu. Jadi matilah dia punya. Ada satu contoh murid cikgu sendiri di sekolah. Dia dah buat cantik dah. Buat cantik, dia dah buat, dah nampak timbul, dah nampak bentuk suasana. Dah boleh dapat markah tinggi. Tetapi apabila dia memasukkan outline, habis markah dia jadi turun. Sayang. Jadi elakkan ya murid-murid di rumah untuk melukis, membuat outline, buat garisan. Konon nak nampak macam kemas. Sebenarnya salah, jangan. Sebab ini adalah soalan seni halus, tak boleh buat outline. Okey? Itu dia. Satu lagi teknik baru yang Cikgu Tafizah kongsikan kepada saya dan juga mereka yang berada di rumah. Baik cikgu, cukup jelas dan banyak perkongsian teknik yang cikgu telah kongsikan kepada saya dan buat mereka semua. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Diharapkan calon-calon SPM semua dapat gunakan segala teknik ini sebaiknya untuk skor dalam mata pelajaran pendidikan seni visual kertas 2 ini. Kita jumpa lagi di lain waktu pula hanya di Sukses SPM 2021 Pecutan. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.